Baik, Alhamdulillah masih bersama analisis dan sebelum berehat tadi saya dah ajukan soalan kepada Prof Azmi berkaitan dengan hubungan antara Qatar dengan Turki yang dilihat sebagai penyelamat kepada Palestin. Jadi antara Qatar dan Turki, siapa yang pandangan Prof, siapa yang hero sebenarnya bagi Palestin yang akan menyelamatkan Palestin sebenarnya? Ya, kalau kita lihat kelantangan pemimpin antara dua negara ini, sememangnya Presiden Erdogan lah yang dikatakan begitu lantang. Betul. Berbanding dengan Emirates, Qatar itu sendiri. Tapi masalahnya adalah walaupun Qatar, walaupun Turki dikatakan penyokong kuat Palestin, tapi Turki juga ada hubungan yang rapat dengan Israel. Jadi ini yang dikatakan kalau nak ikutkan geopolitik Arab itu memang pening kepala. Sebab dia bersangkut-sangkut di antara satu sama lain. Seperti Lieutenant Colonel kata tadi, Qatar dia ada isu dia sendiri. Sebab tu dia membantah normalisasi ini. Adakah dia membantah normalisasi ini kerana Israel ataupun kerana ada sebab untuk dikatakan memberi tentangan kepada negara Arab lain. Jadi Qatar ni dikatakan negara kecil tapi negara Arab kata belagak macam negara besar. Dan Qatar ini berhubung baik dengan Iran. Itu yang menjadi titik utama yang perbalahan pada ketika ini. Tapi masalahnya bagi saya lah Lieutenant Colonel, saya dah hilang harapan saya untuk mengharapkan negara Arab dalam memberi bantuan, bukan dalam memberi bantuan, dalam champion isu Palestin ini. Kerana mereka mempunyai kepentingan diri sendiri, ada agenda diri sendirinya. Dia macam inilah, kalau nak bagi analogi, Lieutenant Colonel, Amerika Syarikat 3 bulan lepas kapal peronda Laut Cina di Laut Cina Selatan, dia dikatakan membayangi kapal Petronas. Amerika Syarikat dihantar kapal perang dia. Bukan dia nak bantu Malaysia, tapi dia kata dia nak bantu Malaysia. Tapi sebenarnya Presiden Trump nak tunjuk dia hebat dengan Presiden China Xi Jinping. Jadi itu masalah negara Arab ni. Dia nampak macam nak bantu, tapi sebenarnya dia ada agenda kepentingan sendiri. Bukan untuk Palestin, tapi untuk diri sendiri. Jadi itu yang dikatakan saya dah hilang keyakinan untuk menaruh harapan kepada negara Arab, termasuk Turki juga, walaupun bukan negara Arab, untuk memperjuangkan apa itu yang dikehendaki oleh orang Palestin. Prof dah hilang apa? Harapan. Kalau macam Nazri pula bagaimana? Saya melihat mungkin Prof pandangan Prof sendiri. Saya melihat kepada agenda kita yang besar. Maksud saya bukan negara sebenarnya yang akan memainkan peranan, tetapi adalah masyarakat, rakyat yang bergabung dan akhirnya membentuk satu kekuatan tekanan kepada negara-negara yang ada dekat negara dunia Islam untuk menolong atau membantu Palestin. Cuma tekanan itu adalah berbentuk supaya mereka ataupun kepimpinan negara tersebut membantu rakyat Palestin. Contoh macam di Malaysia lah, sebagai contoh kat Malaysia. Alhamdulillah kerajaan kita semenjak dulu sampai sekarang masih lagi kuat, konsisten untuk nak membantu. Sama ada dari sudut sokongan antarabangsa ataupun dari sudut bantuan-bantuan kemanusiaan dan sebagainya lagi, sama ada kerajaan ataupun NGO-NGO-nya. Dan keupayaan itu kalau kita lihat adalah disebabkan kerana sokongan masyarakat, tak kira sama ada dia Islam ke bukan Islam ke, membantu untuk nak kerajaan membuat satu keputusan yang konsisten membantu rakyat Palestin. Jadi kekuatan itu boleh berlaku kat situ. Pandangan saya lah. Walaupun mungkin Prof ada sebut tak mengharapkan negara-negara Arab, tetapi bagi saya kalau rakyat di dalam negara tersebut berkuasa, maksud saya mempunyai satu kekuatan, satu kesatuan yang menekan untuk kepimpinan negara tersebut mengiktiraf atau membantu rakyat Palestin, kemungkinan benda itu boleh. Cuma dengan strategi-strategi yang betul. Sebab nak melawan Zionis ni bukannya melawan 1 jam, 2 jam dalam peperangan, tidak. Mereka ada agenda yang besar. Mereka ada strategi yang licik. Dan kita pun kena mempunyai agenda yang besar. Ada satu gerakan yang boleh mengalahkan mereka. Dan gerakan mempunyai ideologi, mempunyai pemikiran, mempunyai tamadun yang tersendiri yang akhirnya boleh mengalahkan apa ideologi-ideologi yang telah diperkenalkan oleh Zionis untuk akhirnya kita mampu menguasai mereka. Baik, saya tertarik dengan idea two-state solution. Mungkin itu salah satu inisiatif yang mungkin boleh memberikan kebebasan kepada Palestin. Komen, Tuan. Prof, hati
hati umat Islam. Bagi saya, sehatilah dari sudut hati ni, sebagai seorang ayah, sebagai seorang masyarakat, sebagai seorang Islam, saya sendiri tidak boleh menerima two-state solution. Tak terima. Tapi dengan realiti. Kita berpijak dengan realiti yang berlaku sekarang ini, dengan keadaan dunia sekarang ini, dengan orang kata tekanan-tekanan, dengan kuasa-kuasa Islam yang semakin lama semakin kurang, yang akhirnya terpaksa kita menerima realiti yang itulah orang kata mudarat jalan terakhir untuk menerima two-state solution. Sebagaimana pendirian Malaysia juga. Ya, itu kata bagi saya lah untuk nak menolak kemudaratan yang lebih besar. Untuk mengambil kemudaratan yang lebih kecil. Itu pandangan saya. Dari satu sudut, itulah hakikat dia. Kita daripada seorang Islam memang tak boleh nak terima. Kan? Sebab itu hak kita, kan? Hak orang Palestin. Tapi dengan realiti, kita berpijak dengan realiti dunia sekarang ini. Macam Prof pula bagaimana? Ya, betul. Kalau nakkan negara Palestin pre-1737 ke memang realitinya tidak adalah di situ. Kerana two-state solution ni dikatakan yang jalan terbaik. Tapi kita dah letakkan two-state solution, apa ciri-ciri dia. Iaitu sempadan sebelum 1967. Pelarian yang berada di pelarian Palestin itu dibenarkan balik dan juga Batu Maghdis Timur itu adalah ibu negara Palestin yang merdeka. Dan tak ada perpisahan di antara Semenanjung Gaza dengan tebing barat. Sekarang berpisah. Jadi itu yang dikatakan bahawa penyelesaian dua negara itu mesti diterima. Tapi sekarang perjanjian yang terkini, perjanjian Abraham itu adalah lebih kepada kepentingan Israel. Sebab yang buatnya Amerika Syarikat. Bukan Presiden Trump yang buat, menantu dia yang buat, Jared Kushner yang buat, yang tak ada pengalaman dalam hal diplomatik. Jadi itu yang dikatakan realiti, kita berpijak di bumi nyata.